Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam kelas sejarah tingkatan 3 bab 6. Kali ini kita akan lihat berkaitan dengan 6.3 iaitu kesan ekonomi akibat pentadbiran barat di negara kita. Dalam bab ini kita akan mempelajari berkaitan dengan mewajarkan kesan ekonomi akibat pentadbiran barat di negara kita. Maksudnya apabila British masuk secara automatik, mereka membawa kesan yang amat besar ataupun impak yang sangat besar terhadap ekonomi negara kita. Terutama terdapat banyak kemajuan-kemajuan yang telah dibuat. Seperti pembinaan jalan kereta api, pembinaan jalan raya, kemudian kemudahan-kemudahan awam yang lain, seterusnya berkaitan dengan sistem pendidikan dan sebagainya. So, dalam bab ini kita akan kaitkan perkara-perkara tersebut yang telah membawa kepada kemajuan kepada negara kita. Kita akan lihat dalam bab ini ada 3 perkara. Pertama, kemajuan ekonomi yang mana British telah membina sistem pengangkutan bagi mengangkut hasil biji timah dan juga hasil getah dari kawasan pengeluaran ataupun ladang serta lombong ke pelabuhan-pelabuhan utama untuk tujuan ekspor. Yang kedua, kita akan lihat mereka membina landasan kereta api, jalan raya, lapangan terbang awam dan pelabuhan bagi memenuhi keperluan untuk dibawa keluar barangan-barangan yang harus diekspor tadi. Dan yang ketiga pula kita akan lihat juga berkaitan dengan kemajuan sistem telekomunikasi, terutama iaitu telegraf, telefon dan juga pos. Okey, ini perkara ataupun 3 jenis pengangkutan yang utama yang telah dimajukan oleh British. Okey, yang paling awal adalah penggunaan kereta api. Okey, yang kedua adalah berkaitan dengan jalan raya dan yang ketiga adalah pengangkutan udara dan laut. Ketiga-tiga sistem pengangkutan ini telah membawa perubahan yang besar terhadap tanah Melayu. Kita lihat yang pertama berkaitan dengan pengangkutan kereta api. So, kereta api ini adalah kereta api ataupun pengangkutan yang paling awal telah dibina. Kenapa menggunakan kereta api? Kerana kereta api adalah menggunakan kos yang paling murah tetapi boleh membawa dalam jumlah barangan ataupun muatan yang lebih banyak. Okay. So, kita lihat di negeri-negeri Melayu pada tahun 1885 sehingga 1896. Okey, landasan kereta api telah dibina bagi menghubungkan kawasan Lombong dengan kawasan pelabuhan. Senang sahaja tujuannya kenapa Lombong ke pelabuhan, untuk membawa hasil Lombong dieksport keluar melalui pelabuhan-pelabuhan yang ada. Kalau dalam peta itu ada dilihat contohnya pelabuhan Entreport seperti pelabuhan Port Well, pelabuhan Sydenham dan juga di Port Dickson. So ada 3 pelabuhan di situ. So kalau kita lihat kemudiannya landasan kereta api ini telah dibina untuk menghubungkan bandar-bandar. Pada tahun yang kedua pula 1897 sehinggalah 1909, landasan kereta api dibina bagi menghubungkan di antara utara ke selatan tanah Melayu selepas pembentukan negeri-negeri Melayu Bersekutu. Peringkat pertama tadi adalah tujuan untuk membawa barangan ke pelabuhan untuk diekspor. Yang kedua untuk menghubungkan antara kawasan-kawasan di negeri-negeri Melayu Bersekutu. Dan yang ketiga, 1910 sehingga 1931, British telah meluaskan pengaruhnya ke negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Dan disebabkan itu, landasan kereta api dibina bagi menghubungkan seluruh tanah Melayu, yang mana penggunaan kereta api bertambah meluas daripada mengangkut bahan mentah kepada membawa penumpang. So maksudnya peringkat awal kereta api hanya membawa barang ataupun hasil-hasil yang tak didagangkan. Kemudian apabila terbentuknya negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, maka ketika itulah mereka membawa penumpang. Okey. Di Sarawak pula ada landasan kereta api menghubungkan Bau Kuching yang dibina pada tahun 1917. Itu sahaja yang ada.
yang mana tujuannya adalah untuk membawa hasil emas untuk didagangkan di pelabuhan di Kuching. Di Sabah pula, dibina pada tahun 1896 di Bukau sejauh 13 km dari Western. Pada tahun 1900, landasan telah dibina menghubungkan Beaufort dan juga Jesselton serta sampai ke Tenom. Tujuannya juga sama berkaitan dengan ekonomi, iaitu kegiatan pembukaan ladang getah yang tertumpu di pantai barat Sabah. So di Sabah Sarawak ini, penggunaan jalan kereta api ini agak sukar dilaksanakan berikutan bentuk muka bumi yang bergunung ganang dan juga mempunyai kawasan berpaya yang luas serta sungai-sungai yang mana memerlukan kos yang tinggi untuk membuat landasan kereta api. Seterusnya, selepas itu munculnya satu lagi, iaitu pengangkutan jalan raya. Pada peringkat awal, jalan raya ini tidak sepopular jalan kereta api tadi. Penggunaan kereta api lebih mudah daripada pengangkutan jalan raya ini. Kemudahan ini bermula apabila kemajuan industri perlambungan biji timah dan getah telah menyebabkan British telah membina jalan raya yang mana menghubungkan kawasan perlombongan biji timah dan kawasan pertanian dengan stesen kereta api. Maksudnya di sini, jalan raya juga dibina tujuannya adalah untuk ekonomi pada peringkat awal bagi memudahkan perhubungan bagi kawasan-kawasan lombong dan juga biji timah. Seterusnya, kalau kita lihat di negeri Melayu, antara jalan raya yang telah dibina, di Selangor, British telah membina jalan raya menghubungkan Kuala Lumpur dengan Pelabuhan Kelang ataupun nama lamanya adalah Port Swettenham. Dan pada tahun 1902, jalan raya yang lebih lebar telah dibina bagi memudahkan kenderaan bermotor melaluinya berikutan pertambahan kenderaan bermotor ini seperti lori, bas, kereta dan juga basikal. So, pada tahun 1911, jalan raya telah dibina untuk menghubungkan bandar-bandar besar seperti kawasan yang mempunyai potensi sumber ekonomi dan juga kawasan-kawasan pelabuhan. Seterusnya, 1939, jaringan jalan raya telah dibina menghubungkan seluruh negeri dan kesannya penempatan peladangan getah dan lombong baru telah dibina. Disebabkan oleh pembinaan jalan raya, akhirnya muncullah bandar-bandar baru. Yang kedua, di Sarawak, banyak kawasan-kawasan berbukit. Macam saya sebutkan tadi, ada paya dan juga sungai yang luas. Jadi, masalah bentuk muka bumi dan kos pembinaan jalan raya yang tinggi telah menghalang pembinaan jalan raya di negeri ini. Dan ada jalan raya pendek tidak berturak telah dibina di Kuching dan Miri. Itu sahaja pembinaan jalan raya yang ada di Sarawak. Sebab itulah sekarang ini telah diusahakan untuk membina PAN Borneo di Sabah dan juga Sarawak untuk memastikan mereka juga mempunyai salah satu jalan yang mempunyai kelengkapan dan juga prasarana yang setaraf dengan jalan raya di Semenanjung Tanah Melayu. Di Sabah pula, SBUB telah membina jalan raya untuk kepentingan ekonomi. Contohnya, mereka telah membina jalan raya menghubungkan bandar sedia ada di sebelah pantai barat, yang mana pada tahun 1941 sepanjang 165 km jalan raya berturak telah dibina, iaitu di kawasan bandar Jesselton, kemudian Sandakan, Kudat, Lahad Datu dan juga Tawau. Antara sistem pengangkutan yang diperkenalkan, tetapi ini lebih kepada bukan untuk tujuan awam, tetapi lebih digunakan untuk mereka-mereka yang mempunyai sumber kewangan yang tinggi, iaitu pengangkutan udara dan juga laut. Di Tanah Melayu, pada tahun 1937, perkhidmatan penerbangan awam telah diperkenalkan oleh syarikat Weni Air Service, yang mana syarikat ini telah menjalankan perkhidmatan penerbangan domestik antara Singapura, Kuala Lumpur dan Pulau Pinang. Pada tahun 1890, syarikat Strait Steamship telah ditubuhkan di Singapura bagi menyediakan perkhidmatan kapal wap yang mana telah menyusuri sekitar pantai bagi membawa bekalan makanan, buruh dan jentera untuk perlombongan biji timah. Di Sarawak pula,
Di Bandar Kuching, adanya perkhidmatan perkapalan yang disediakan oleh Singapore and Sarawak Steamship Company. Pada tahun 1924 pula, perkhidmatan kapal terbang air telah digunakan bagi menghubungkan Bandar Kuching dengan Singapura. Okey. So maksudnya kapal terbang ini boleh mendarat di atas kawasan berair. Okey. Di Sabah pula, SBUB telah memajukan sistem pengangkutan air yang mana pada tahun 1890 syarikat perkapalan Strait Steamship mula berkhidmat bagi mengangkut barang dan penumpang di Sabah. Okey, itu adalah apa yang berlaku berkaitan dengan pengangkutan udara dan juga laut. Seterusnya adalah kemudahan pelabuhan. Okey, ini adalah perkara yang paling penting bagi memastikan barangan-barangan ataupun sumber ekonomi yang hendak dieksport dibawa keluar daripada tanah Melayu. Okey. So, negeri-negeri Melayu, peningkatan ekspor biji timah dan getah telah menjadikan beberapa pelabuhan seperti Pulau Pinang, Kuala Sepetang iaitu Port Well, Port Dickson dan Melaka, Singapura dan Port Swettenham sebagai bandar pelabuhan penting di tanah Melayu. Ini merupakan bandar-bandar pelabuhan yang paling penting dan paling berharga bagi British ketika itu. Okey. Di Sarawak pula munculnya pelabuhan Kuching, Rajang dan Bintulu serta Miri. Okey, di Sabah pula muncul pelabuhan penting seperti di Labuan, Kota Kinabalu, Tawau, Lahad Datu dan Sandakan. Okey, ini kawasan-kawasan yang menjadi kawasan pelabuhan yang penting bagi British di tanah Melayu. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan sistem telekomunikasi. Di sini ada 6 perkara penting yang harus kita ketahui berkaitan dengan sistem telekomunikasi ini. Yang pertama, British telah memajukan sistem telekomunikasi seperti pos, telegraf, telefon dan juga radio. Okey, ini apa yang dilakukan oleh British, yang mana tujuannya adalah perhubungan antara negeri di Semenanjung dengan negara lain akan dibuat secara lebih pantas dan juga lebih mudah. Okey. Seterusnya adalah sistem perhubungan ini diperkenalkan di kawasan kegiatan ekonomi utama, pusat pentadbiran, pelabuhan dan perkembangan ke kawasan pertempatan. So maksudnya pusat telekomunikasi ini pada peringkat awal hanya dibuat di kawasan-kawasan ekonomi sahaja ataupun kawasan-kawasan penting British bagi memastikan ekonomi komersial mereka bergerak aktif. Yang keempat, negeri-negeri Melayu. Pada tahun 1886, talian telegraf telah dipasang menghubungkan Kuala Lumpur dan Melaka. Dan pada tahun 1880-an, perkhidmatan pos telah bermula di sekitar Kuala Lumpur sahaja. Okey. Di Sarawak pula, tujuan telegraf ataupun telekomunikasi ini adalah untuk melicinkan pentadbiran dan urusan kegiatan ekonomi, yang mana pada tahun 1897, telegraf antara Bandar Kuching dan Singapura telah diperkenalkan. So, secara tidak langsung mereka telah membina kabel telegraf dasar laut bagi Singapura sehinggalah ke Sarawak. Okey. Dan di Sabah pula, SBUB telah memperkenalkan telegraf radio di bandar-bandar besar yang mana membolehkan Sabah berhubung dengan negara ataupun negeri lain. Okey, secara keseluruhannya telekomunikasi ini adalah untuk memastikan sistem perhubungan ataupun maklumat yang penting bagi British berkaitan dengan ekonomi komersial mereka dapat disalurkan kepada semua negeri-negeri yang penting ataupun dapat meningkatkan sumber ekonomi mereka yang hendak dibawa balik ke British. So, para pelabur juga dapat mengetahui perkembangan yang berlaku di tanah Melayu berdasarkan alat telekomunikasi ini dan tidak memerlukan kos ataupun masa yang lama bagi mendapatkan maklumat-maklumat tersebut. So, inilah saja berkaitan dengan bab ini. Semoga kita bertemu lagi dalam bab-bab yang berikutnya. Sekian, terima kasih.